Okey. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya perkenalkan diri, saya Nabila, wakil daripada syarikat BND Legacy. Okey, insya-Allah sebenarnya untuk sesi live pada petang ni di page khusus mata CCD CIDB, kita nak berkongsi sedikit ilmu lah, sedikit tutorial ataupun sedikit panduan ataupun sedikit guideline tentang cara-cara untuk daftar khusus integriti dan kod etika kontraktor dan juga khusus pengurusan bisnes. Okay, so sebelum saya start, saya nak test juga kat sini kita punya mic. Suara saya boleh didengari dengan jelas tak? Kalau ada yang tengah menonton ni, boleh komen, boleh tulis kat ruangan komen, suara jelas, sebab fahamlah kat sekarang kan musim hujan, kita takut ada gangguan internet, so kalau please komen kat situ suara jelas, InsyaAllah kita tak akan ambil masa yang panjang untuk kita kongsikan sedikit panduan ni. Sebab actually benda ni ramai je kontraktor yang PM kita, yang WhatsApp kita, telefon, mereka tanya macam mana nak daftar khusus integriti dan juga khusus pengurusan bisnes. So sebelum kita brief tu saya nak inform khusus integriti dan juga khusus pengurusan bisnes ni adalah dua khusus wajib yang ditetapkan oleh pihak CIDB, perlu dihadiri untuk kontraktor yang nak buat pembaharuan kali pertama. So mana-mana syarikat kontraktor yang ingin lakukan proses pembaharuan lesen CIDB kali pertama, wajib untuk hadir dulu khusus integriti dan kod etika kontraktor dan juga pengurusan bisnes. Tapi untuk pengurusan bisnes tu tertakluk kepada kontraktor, kontraktor yang tidak memiliki personal technical. Means yang betul-betul wajib tadi, khusus integriti dan kod etika kontraktor tu memang wajib. Manakala untuk khusus pengurusan bisnes ni, mana-mana syarikat contoh G1, G2, G3 yang tidak memiliki personal technical. Alright. So sebenarnya kita ada sedikit slide kat sini lah, panduan So saya nak sharekan dekat sini. Kita tak akan ambil masa yang panjang sebab ni nanti live StreamYard dekat page kami ni kita akan download dan kita akan download video ni, kita akan share dekat kita punya YouTube channel. So kalau ada tuan-puan yang macam tak boleh catch up tutorial ni, boleh subscribe kita punya YouTube channel. Sebab sebelum ni pun kita punya wakil BND Legacy pun pernah kita pernah share dah sebenarnya tutorial tentang macam mana nak daftar khusus integriti dan pengurusan bisnes. Right, Encik Rosman cakap tak nampak apa tu. So tak nampak macam mana tu, tak nampak muka ke, line tak clear ke macam mana? Sebab kalau tak bagi tahu yang penting, sebab saya belum lagi share slide tu tau. Ni kita baru nak start ni. So kalau kat sini pun nanti akan cuba juga bertanya dengan kita punya admin dekat dalam BND Legacy ni. So far tak? Semua tak nampak muka. Macam mana tu? Sekejap Sekejap. Izati, nampak sebab actually kat sini nampak gelap. Encik Rosman punya internet tak? Sebab saya tengok kat sini, saya check kat sini je. Sekejap saya check juga. Alright, so it's Cik Rosman nanti cari balik, kalau
cari untuk internet, okey, boleh tonton balik kita punya video ni okey, saya nak start dah ni. Sekejap kita share screen dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini sedikit panduan okey, tutorial bagaimana cara-cara mendaftar khusus integriti dan kod etika kontraktor, dan juga khusus pengurusan bisnes menggunakan ID personal CIMS IDB. Alright. Okay, so sedikit peringatan kat sini kita nak inform. Okay, apa-apa pertama sekali kita nak share, okay, kontraktor okay, wajib menggunakan ID personal ID personal CIMS IDB. Dia memang tak boleh daftar khusus ni menggunakan ID syarikat. Okey, kena create satu ID personal. Okey, wajib menggunakan ID personal CIMS untuk mendaftar khusus integriti dan kod etika kontraktor dan juga khusus pengurusan bisnes. Okey, selepas mendaftar, pergi ke bahagian e-pembelajaran dan klik di bahagian daftar khusus. Okey, ini saya just baca dulu tau. Okey. So ini sebenarnya nanti kita go through balik slide yang ini. Sebenarnya ini kita kena bagi tahu balik untuk dia punya summary lah. Okay, perlu ada ID personal SIM. Okay, so pastikan anda melengkapkan modul dalam tempoh 90 hari. Okay, dalam masa 3 bulan 90 hari. Okay, perlu melengkapkan sesi e-learning tersebut. Lepas dah settle e-learning, tuan-puan perlu dikendaki memilih tarikh untuk hadir ke cawangan CIDB Negeri Berhampiran untuk jawab exam. Dia ada exam tuan-puan. Okay, sijil akan diberikan kepada para kontraktor yang berjaya melengkapkan peperiksaan saja. Maknanya dia akan ada 2 step. Okay, kena settlekan e-learning. Okay, modul e-learning tersebut. Lepas dah settle modul e-learning, kena pilih tarikh untuk exam. Okay, pergi dekat cawangan CIDB Negeri yang Berhampiran. Ini actually slide untuk summary. Okay, so I nak tunjuk dululah. Okay, cara-cara tutorial macam mana nak daftar baru ID personal. Okay, dia macam kita nak daftar ID kad hijau tau. Okay, ID personal binaan. Siapa-siapa yang mungkin nak daftar baru kad hijau sebelum ni dah ada ID personal, untuk kad hijau pun guna yang sedia ada. Okay, so ini paparan dia. Tuan-puan pergi dekat Google saja, Google search simcidb.gov.my. Okay, alright, so ini paparan dia. Pergi dekat bahagian kanan sekali. Okay, kanan sekali tu dia ada kat situ tulis daftar baru. Okay, dia ada tulis daftar baru. Sorry jap. Okay, daftar baru. Yang pertama, step pertama, pilih bahagian daftar baru untuk kontraktor baru atau personal binaan baru atau penyelia latihan baru atau pelatih baru. Okay, ambil dulu kat situ. Pilih dulu yang kat situ daftar baru. Ini untuk mereka yang tak ada lagi ID personal. Itu step yang pertama. Alright. Seterusnya, langkah yang kedua, tuan-puan perlu pilih kat situ bahagian individu. Jangan ambil organisasi. Itu untuk daftar ID syarikat. Okey, yang ini personal, pilih individu, klik bahagian personal binaan. Lepas tu kena lengkapkanlah kat situ butiran nama, nombor IC, nombor handphone. Okey. Lepas tu make sure juga, okey, ini tips saya bagi tips, okey. Yang bahagian ketiga ni, klik bahagian ni, are you representing CIDB register company? Okay, ambil yang situ, tik kat bahagian situ, representing CIDB register company. Okay, alright. So nanti tuan-puan kena lengkapkanlah kat situ, dia minta CIDB register number.
Okey, nombor PPK tu, nombor perakuan pendaftaran kontraktor tuan-puan. Okey, jawatan tu letaklah sebab yang untuk integriti tu memang director yang kena attend tau. So letaklah situ pengurus. Okey, so tips yang saya cakap, tips tu okey, untuk nama pengguna, maksudnya email, okey, email tu tak boleh sama dengan email ID syarikat. Okey, email kena berbeza dengan ID syarikat. Okey, so create satu lagi email lain ataupun cari email address yang berbeza daripada ID syarikat. Okey, lepas tu set sajalah kat situ kata laluan. Okey, alright. Okey, next step yang keempat, baru kita klik dekat situ bahagian e-pembelajaran, e-learning. Okey, dekat paparan menu tu, okey, you akan nampak kat situ yang biru tu personal binaan, sebelah dia e-pembelajaran. Klik dekat bahagian e-pembelajaran, e-learning tu Alright, so kat situ tuan-puan akan nampak terus kat situlah tuan-puan akan nampak, okey, you boleh klik kat situ, lihat khusus, daftar khusus. Kat situlah kalau nak pilih khusus integriti dan kod etika kontraktor ke ataupun khusus pengurusan bisnes. Okey, kat sini you diberikan 90 hari untuk melengkapkan e-learning tersebut Okey, harga dia berapa harga? Okey, untuk khusus integriti dan kod etika kontraktor tu harga dia 100. Okey, manakala untuk khusus pengurusan bisnes tu harga dia 200. Sebelum ni dia valid untuk 30 hari tau. Sekarang ni dia dah kemas kini, CIDB dah kemas kini, dia valid you kena lengkapkan dalam tempoh 90 hari 3 bulan. Alright. Seterusnya, okey, kat sini kalau let's say lah tuan-puan klik kat situ khusus integriti, okey, dia akan letak situlah kuis lah ataupun modul lah. Contohnya macam khusus integriti ni, dia ada nombor 1 tentang amalan integriti dan kod etika kontraktor, kepentingan integriti dalam industri pembinaan. Yang modul ketiga, rasuah dalam industri pembinaan. Yang keempat, nota khusus integriti dan kod etika kontraktor. Okey, setiap kali habis satu modul tersebut, dia akan ada beberapa questionnaire, dia akan ada beberapa quiz you kena jawab. Okey, baru lepas kita dah habis modul pertama, kita jawab quiz, baru dia akan pergi modul kedua sampailah habis. Begitu juga dengan khusus pengurusan bisnes. Okey, untuk pengurusan bisnes dia ada 6 jenis modul lah. Alright, ni saya terang secara general saja. Alright, so terima kasih. Okey, saya pergi balik yang tadi yang untuk summary tu Saya repeat lagi sekali. Siapa-siapa kontraktor yang nak memperbarui lesen untuk kali pertama, okey, ada 2 atau 1 jenis khusus yang wajib diselesaikan. Okey, nama dia khusus integriti dan kod etika kontraktor ataupun khusus pengurusan bisnes. Okey, khusus pengurusan bisnes hanya untuk kontraktor yang tiada personal technical. Nak tahu macam mana ada kena ketak pengurusan bisnes tu, tengok kod bidang M15 tu ada ke tak. Okey, let's say lah kalau untuk G4, G5, G6, G7 tu dia memang dah ada technical person. Dia dah wajib diploma ataupun degree holder in engineering. That's why mereka hanya kena pergi khusus integriti sahaja. Okey, so adakan dulu ID personal SIM. Okey, lepas tu pilih macam yang tadi yang kita ajar tadilah, macam mana nak pilih khusus tadi. Okey, bila kita dah pilih, kita kena terus buat bayaran tau. Okey, dia akan akan minta you untuk membuat bayaran. Okey, lepas you dah settle buat bayaran, okey, baru you kena settlekan modul e-learning tu dalam tempoh 90 hari. After that, baru you kena pilih untuk tarikh exam. Pergi dekat cawangan CIDB negeri yang berhampiran. Itu baru dikira complete. Selagi you just settle e-learning saja, tapi you tak settlekan step yang akhir tadi, tak pergi lagi exam, itu dikira tidak selesai. Sebab nanti bila kita nak buat pembaruan lesen cert untuk integriti tu,
kena ada. Sebab sijil hanya akan diberikan kepada kontraktor yang berjaya melengkapkan peperiksaan sahaja. Okey, siapa-siapa yang dah jawab exam, actually untuk integriti tu dia akan dapat 15 mata CCD tau. Pengurusan bisnes tu dia akan dapat 40 mata CCD. Okey, sekejap. Alright, so tutup dulu. Alright. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak setakat ni? Okay. So jangan risau kalau ada yang siapa-siapa tak dapat nak catch up apa yang saya cakap tadi based on kita punya slide. Okay. Tuan-puan nanti boleh refer dekat kita punya BND Legacy punya YouTube channel sebab kami akan download, kita akan save kita punya sharing live video ni dekat kita punya YouTube channel. Okay. So hopefully lah benda tu akan membantu tuan-puan lah especially untuk kontraktor yang first time nak renew lesen. Okay. Sebab untuk kontraktor yang dah settle, okay, kontraktor yang banyak guna package CIDB Prihatin, contohnya yang tahun lepas ke, yang tahun ni ke, kan CIDB ada offer package CIDB Prihatin kan. Benda tu actually okay, untuk next time renewal tuan-puan tak boleh skip tau. Okay, sebab nanti dalam sistem dekat bahagian profile dia boleh detect sama ada kontraktor ni dah selesai belum menghadiri compulsory course. Okay. So that's why siapa-siapa yang mungkin kontraktor yang dah renew tahun 2021 ni guna package CIDB Prihatin, maknanya lesen dia akan expire pada 2022 nanti. So tuan-puan tak boleh skip. Okay. Kena selesaikan dulu step untuk menghadiri kursus integriti ni. Okay. So saya harap sedikit lah benda tu akan beri manfaat kepada tuan-puan. Okay. So itu sedikit lah tentang cara tutorial. Sebab kalau sebelum ni ramai sangat lah yang WhatsApp kita, yang call semua kan. Sebab actually benda ni BND Legacy tak buat kursus integriti dan juga pengurusan bisnes ni kami PLB daripada BND Legacy kita memang tak buat. CIDB saja yang menganjurkan kursus tersebut. Okay. So that's why kita just sharing ni, berkongsi sama sedikit lah. Semoga panduan ni memberi manfaat lah kepada tuan-puan. Okay. So kalau let's say lah ada kontraktor yang betul-betul macam dia rasa dia perlu renew dia punya lesen tu dalam kadar yang segera, tak sempat lah nak pergi integriti semua tu, kontraktor boleh lagi gunakan package CIDB Prihatin sebab package tu akan tamat pada 31 Disember ni. Sebab hari ni dah 21 Disember kan. So maknanya dalam masa tak sampai 2 minggu, dalam masa 10 hari lagi lah package tu akan tamat. Habis je package CIDB Prihatin ni, maknanya segala macam dari segi kumpul mata CCD apa semua tu dia akan ikut kepada syarat sedia ada, syarat asal. Okay. So saya rasa itu je, 19 minit dah kita berkongsi info. Tengok tak ada siapa pun yang tanya soalan. Mungkin faham kot mungkin faham kot, senang so saya rasa itu saja. Alright. So saya nak share, kalau ada mana-mana kontraktor yang nak cari kursus CCD online, okay, kita akan buat pada hari Rabu ni, esok kita akan buat kursus CCD online tajuk architecture. Okay, lepas tu bulan Januari 2022 kita akan buat khusus tambah kod bidang B24. Okay, itu secara kelas fizikal di Desa Pandan KL. So saya rasa itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang.